Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, 25 hari bulan 11, 2020. Tugasan pada hari ini, menonton YouTube yang cikgu sediakan. Tajuknya adalah nisbah dan kadaran. Apabila sudah selesai menonton YouTube tersebut, kamu hanya perlu menyelesaikan buku aktiviti daripada muka surat 98 sehingga muka surat 104. Okey, selamat menonton dan selamat membuat buku modul. Pertamanya kita perlu mengetahui konsep nisbah. Nisbah adalah perbandingan antara dua kuantiti yang sama yang mempunyai unit yang sama. Tapi bila kita menulis nisbah tersebut, tidak perlu ditulis unit dan ada dua titik di tengah sebagai pembahagi kepada nilai yang kita tulis dan bandingkan. Nisbah bilangan cawan kepada gelas. Kita lihat gambar cawan ada 2, gelas ada 3. Nisbah dia adalah 2:3. Nisbah bilangan kek kepada biskut. Dalam gambar ni kita nampak ada 5 kek dan ada 8 biskut. Jadi nisbahnya ialah 5:8. Kali ini kita sentuh tentang wang. Jadi kalau tengok gambar ni, nisbah wang Upin kepada wang Ipin. Jadi kita tengok Upin ada RM3, Ipin ada RM17. Kita tak perlu tulis unit, kita hanya tulis 3:17. Seterusnya, nisbah isi padu botol A kepada isi padu botol B. Kalau kita lihat isi padu botol A dalam liter, tetapi isi padu dalam botol B dalam mililiter. Jadi kita harus tukar. Kita tukarkan dahulu 3000 ml menjadi liter. Jadi nisbah untuk ini adalah 1:3. Jadi cikgu ingatkan semula, jika berlainan unit, sila tukar. Mari kita lihat dahulu konsep kadar dan kadaran. Kadar ialah perubahan suatu kuantiti apabila suatu kuantiti yang lain berubah. Konsep kadaran pula ialah hubungan yang menyatakan persamaan antara dua nisbah atau kadar. Okey, kita lihat pada soalan yang cikgu berikan. Soalan, tunjukkan gambar botol dalam kotak. Harga keseluruhan botol tersebut adalah RM18. Soalan minta, kira harga 9 botol jus itu. Jadi apa yang patut kamu lakukan ialah kamu lihat dan kira berapa botol dalam kotak. Jadi ada 12 botol dalam kotak. Kita akan jangkakan 12 botol berharga RM18. Jadi kalau 9 botol berapa ringgit? Untuk kadaran, konsep yang digunakan adalah dua operasi, iaitu kita guna operasi bahagi dan juga darab. Ini adalah langkah kerjanya. Jadi apabila kita nak bahagi, kita bahagikan RM18 dibahagi kepada 12. Dan apabila kita bahagi, dapat jawapan RM1.05 dan kemudian kita darabkan dengan 9 menjadi RM13.05. Jadi jawapan dia 9 botol berharga RM13.05.
Soalan seterusnya, kita lihat isi padu 6 botol air minuman ialah 7.5 liter. Hitung isi padu dalam liter, air dalam 8 botol. Jadi 6 botol isi padunya ialah 7.5 liter. Jadi kalau 8 botol, berapa isi padu? Ya. Jadi masih lagi menggunakan konsep operasi bahagi kemudian darab. Ini adalah cara untuk mencari jawapan. Mula-mula 7.5 liter tersebut dibahagi dengan 6. Kalau kamu lihat, semasa pembahagian dilakukan, terdapat baki 3. Tetapi kita tahu apabila soalan tersebut melibatkan soalan nombor perpuluhan, tidak boleh ada baki. Jadi kita tambah sifar sehingga tiada baki. Bila kita tambah sifar kepada 3 menjadi 30, jadi 6 kali 5, 30. Dan kita dapat jawapan 1.25 liter. Kita gunakan jawapan tersebut untuk didarab dengan 8. Jadi kalau lihat ada 2 tempat perpuluhan, jadi jawapannya pun sama, ada 2 tempat perpuluhan, dan kalau dibuang sifar-sifar selepas titik perpuluhan, jawapannya adalah 10 liter. Itu saja pengajaran untuk hari ini. Cikgu ingatkan semula, selepas habis menonton YouTube, kamu buat modul untuk tajuk nisbah dan kadaran serta koordinat, muka surat 98 hingga 104. Okey, yang cikgu tunjukkan sekarang ini adalah game kegemaran cikgu yang ada di Map Playground, iaitu Kalpak. Untuk game ni kita mencari macam mana kita nak tolak kereta merah tu keluar. Jadi ini mengujilah minda kita, cara kita nak susun kereta-kereta yang lain supaya yang warna merah tu dapat keluar daripada parking lot tersebut.